Belajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita pergi kepada bahagian yang ke-9 dalam pengurusan, ulang kaji pengurusan pengajian perniagaan STPM Penggal 2. So hari ini Cikgu akan bincang 3 lagi alat perancangan. Dalam bahagian yang ke-8 kita dah bincang analisis pulang modal. Sini kita akan bincang 3 lagi, iaitu melakarkan carta GAN. Okey, yang kedua menjelaskan bajet dan penggunaannya dalam perancangan. Dan yang ketiga, menghitung dan melakarkan critical path method atau dikenali sebagai CPM. Okey. Alright. Kita pergi kepada yang pertama iaitu carta GAN. Okey. So, carta GAN ni merupakan satu alat yang memberi gambaran. Okey, dia memberi gambaran tentang tahap kemajuan dan pencapaian setiap aktiviti yang perlu disiapkan dalam suatu projek berdasarkan jangka masa yang telah ditetapkan. Apalah? Memberi gambaran tahap kemajuan dan pencapaian setiap aktiviti dalam suatu projek mengikut tarikh dan jangka masa yang telah ditetapkan. Jadi kita buat dalam bentuk gambar raja. Ini adalah contoh carta GAN. Okey. Projek menyiapkan 100 unit kerusi kayu. Kita ada masa 4 minggu. Okey. Ini aktiviti yang kita perlu lakukan. Jadi aktiviti kita susun mengikut turutan. Okey. So, melakar bentuk kerusi ni mengambil masa seminggu. Ini menunjukkan tahap kemajuan. Okey. Mendapatkan bahan mentah ni minggu yang kedua. Belum buat lagi. Memotong kayu minggu yang ketiga. Memasang kayu kita buat serentak. Mensyalek ni kita buat minggu yang keempat. Ada 4 minggu. Dan ini adalah turutan aktiviti. Jadi, carta GAN ni menunjukkan tahap kemajuan setiap aktiviti mengikut turutan. Okay, so we call that carta GAN. Okay. So, keyword dia apa? Gambaran, tahap kemajuan, aktiviti. Okay. Untuk satu projek, ikut jangka masa. Okay. Alright. Kegunaan dia apa? Ini kena hafal ya. Okay. Satu, menetapkan masa mula dan masa tamat suatu aktiviti. Tadi dalam contoh tadi ya, kita dah bincang ada 4 minggu. Okay. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat ada 4 minggu. Masa mula dan masa tamat sesuatu projek. Okay. Yang kedua, kenal pasti urutan kerja. Susunan kerja supaya boleh buat secara tersusun. Yang mana kena buat dulu? Iaitu, langkah yang pertama ialah kita melakar bentuk kerusi. Langkah yang kedua, mendapatkan bahan mentah. Turutan. Okay. Yang ketiga, memberi gambaran keseluruhan tentang suatu projek yang perlu siapkan dan melihat kemajuan sebenar. Okay. Gambaran keseluruhan tu keyword dia. Menunjukkan anggaran tempoh masa. Dan yang keempat, kenal pasti penyelewengan. Yang mana tak buat ikut jadual yang telah ditetapkan. Supaya kita boleh mengambil tindakan pembetulan. Okay. Itu carta GAN. Apalah minimum 3. Okay. Contoh ni cikgu dah bincang dah. Jadi kalau kamu diminta lakarkan. Atas ni masa. Bawah ni aktiviti. Hitam ni jangka masa yang sepatutnya. Ini sebenar. Okey, pelaksanaan yang sebenar. Ini cara untuk melakarkan. Okey. Okey, bajet. Apa dia bajet atau belanjawan? Bajet ni merupakan satu rancangan terperinci, detail plan. Okey, rancangan terperinci dalam bentuk nilai kewangan. Okey, rancangan terperinci dalam bentuk nilai kewangan. So we call that bajet. Okey, dia menunjukkan ramalan atau jangkaan hasil dan belanja. Ini bukan sebenar. Kita hanya menjangka saja. So, planning ni kita buat jangkaan. Okay? So, kita ramal atau jangka tentang hasil dan belanja kita untuk tempoh tertentu. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. So, we call that budget. Okay? So, kalau kamu perhatikan contoh ni, ini contoh budget. Okay? So, antara bulan Januari sampai Mei ni, kita ada jualan tunai. Okay? Ini jualan tunai kita. Kutipan jualan kita. Jualan aset tetap kalau ada, aliran tunai masuk, belian berapa, gaji berapa, belanja lain, belian aset tetap ni, dividen, cukai, aliran tunai keluar. Jadi kita ada tunai masuk, tunai keluar. Berapa baki dia. Okey. So ini hanya gambaran saja untuk 5 bulan pertama. Ini bukan sebenar ya. Kita hanya ramal berapa wang masuk, hasil dan berapa belanja, iaitu wang keluar. Supaya kita boleh buat perancangan yang lebih baik. Okey. So, kegunaan dia, satu, bantu sediakan perancangan kewangan yang cekap. Bantu mengagihkan sumber dengan
cekap. Okey, buat perancangan kewangan yang lebih baik sebab kita boleh ramal berapa wang masuk dan berapa wang keluar. Okey, bantu agih sumber dengan cekap, membantu mengawal penggunaan sumber supaya tidak berlaku pembaziran atau penyelewengan. Okey, supaya sumber kewangan dapat membiaya kos aktiviti yang telah dirancang. Contoh tadi ya, macam bulan Januari ni, okey, aliran tunai masuk ni 6710. Aliran tunai keluar ni 5200. Maksudnya, hasil yang kamu dapat ni dapat menampung kos. Macam bulan Februari ni, jumlah hasil dia 5880, belanja 7200. Maksudnya tak dapat menampung. Jadi bolehlah kita ambil tindakan. Contohnya mengawal belanja dan sebagainya. Okey. Last one, mengenal pasti punca perolehan dan punca perbelanjaan. Di mana wang masuk, di mana wang keluar. Jadi kita boleh tengok wang masuk ni, kita jual aset tetap, kutipan jualan, jualan tunai, ni wang masuk. Wang pergi ke mana? Beli barang, gaji, belanja, dividen, ni wang keluar. Jadi kita boleh tengok dari mana dapat hasil, ke mana perginya wang tersebut. Ni kepentingan dia. Jadi untuk carta Gantt tadi, soalan akan tanya kamu maksud, kegunaan, mungkin kamu diminta lakarkan. Okey, untuk bajet pula, apa yang kamu kena buat ialah berikan maksud dan hafal kegunaan. Okey. Alright, critical part method. Okey, so critical part method ni satu kaedah untuk kenal pasti aktiviti penting atau kritikal. Ini keyword dia. Okey, kenal pasti aktiviti kritikal yang telah dijadualkan untuk suatu projek. Ada banyak aktiviti, ada aktiviti yang sangat penting. Aktiviti yang perlu diberi perhatian. So we call that critical part method. Critical maksudnya penting. Part ialah laluan. Okey, method ni kaedah. Okey. Ataupun boleh beritahu pemeriksa, raja yang menggunakan garisan bagi mewakili turutan aktiviti dan masa yang diperuntukkan untuk siapkan suatu projek di mana melaluinya masa terpanjang laluan genting dapat diketahui. Okey, so boleh bagi mana-mana satu. Okey, apa pentingnya CPM ni? Satu, boleh kenal pasti aktiviti yang penting. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, bantu pengurus mengawal kos. Ingat bila kita buat satu projek pembinaan, masa sangat penting. Lagi lama kita ambil masa untuk siapkan projek, lagi tinggilah kos yang kita kena tanggung. Jadi, kita boleh mengawal kos dengan kenal pasti aktiviti mana yang kita kena buat. Okey? Melicinkan perjalanan projek supaya tidak berlaku aktiviti yang tergendala. Okey, berjalan dengan lancar. Dan last one, kenal pasti jangka masa penyiapan suatu projek. Jadi bila kita buat tender sebut harga ni, kamu kena beritahu pihak yang bagi tender berapa lama masa untuk siapkan projek. Jadi kalau kita tak siap mengikut masa, kita mungkin dikenakan denda. Jadi critical part method ni sangat-sangat penting untuk projek pembinaan. Okey, so kita banyak bergantung pada kaedah ni untuk menentukan jangka masa siapkan projek. Okey. Contoh, mungkin kamu diberi satu situasi. Di sini kalau kamu perhatikan ada 5 aktiviti. A, B, C, D, E. Aktiviti terdahulu maksudnya aktiviti yang kena buat dulu. Okey. So A dan B ni boleh mula serentak. Dia tak ada aktiviti terdahulu. Tapi C ni kena tunggu sampai A siap dulu. D ni kena tunggu B dan C siap dulu. E kena tunggu D siap dulu. Contohnya, kalau kamu nak bina sebuah dewan sekolah, perkara yang paling asas ialah kena siapkan tapak dulu. Tak boleh buat bumbung. Bumbung ni hanya boleh buat selepas kita pasang tiang dan juga tapak. Itu dipanggil aktiviti terdahulu. Okey. A mengambil masa 4 hari untuk siapkan, B 8 hari, C 6 hari, D 3 hari dan E 4 hari. Okey. So nampak sini, ini dot ni, okey, menunjukkan permulaan. So A dan B boleh bermula serentak. Okey, A dan B boleh bermula serentak. A mengambil masa 4 hari, B mengambil masa 8 hari. C ni hanya boleh buat selepas A dan mengambil masa 6 hari. D kena tunggu B dan C siapkan dulu. Ambil masa 3 hari. Dan E ni selepas kita siapkan D ambil masa 4 hari.
Jadi kalau kamu perhatikan, di sini ada dua laluan. B, D, E. B, D, E, 8, 3, 4. Maksudnya mengambil masa 15 hari. Laluan yang kedua, A, C, D, E. Bilangan masa 4, 6, 10, 13, 17 hari. Laluan 2 mengambil masa 17 hari. Ini dipanggil laluan genting. Laluan yang mengambil masa yang lama. Ini cara untuk melakarkan gambar raja CPM. Okey? Alright. So, yang ni biasa digunakan oleh syarikat pembinaan. Okey? So, cikgu rasa kalau keluar exam, mungkin dia bagi situasi yang mudah. Okey? Ini berkaitan dengan CPM. So, hari ini kita dah bincang 3 alat penting, iaitu carta gan, bajet dan juga CPM. Harap kamu faham ya. Okey, so apa yang cikgu sampaikan ni harap membantu kamu untuk fahami alat perancangan dengan lebih baik. Jangan lupa subscribe, like dan share dengan kawan-kawan yang perlukannya. Dan jangan lupa komen. Okey, belajar. Bye. Good luck.